Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Kita di muka 27 kata qil, maknanya kata setengah ulama al-muhkamu, muhkam. Jadi kita berbicara tentang masalah ayat Quran ini terbagi kepada dua. Pertamanya iaitu ayat muhkam, dan yang kedua ayat mutasyabihah. Muhkam dengan ayat mutasyabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab", ya Allah yang turun di atas engkau wahai Muhammad akan kitab, minhu ayatum muhkamat, di antara ayat-ayat Quran itu ada yang muhkam, wa ukharu mutasyabihat, minhu ayatum muhkamat, di antara ayat Quran itu ada muhkam, hunna ummul kitab, dan ayat muhkam itulah ibu kitab, mana tempat kembali semua ayat-ayat mutasyabihat kena kembali kepadanya. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada yang lain pula nama ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka ada pun orang yang ada di dalam hati mereka itu condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka itu turut ayat mutasyabih. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, mereka duk cari takwil dan cari fitnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak diketahui takwilnya melainkan Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang bijak dalam ilmu, yaquluna amanna bihi, mereka berkata kami beriman dengannya, kullum min 'indi rabbina, semua daripada Tuhan kami belaka. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak mengerti demikian itu melainkan orang yang mempunyai pikiran. Oleh itu ayat terbagi kepada dua. Pertama ayat muhkam, ada khilaf ulama banyak tentang makna muhkam. Di antaranya kata qil al-muhkam, muhkam tu ma ya'rifuhu ar-rasikhuna fil ilmi. Muhkam itulah barang yang diketahuinya oleh orang-orang yang mendalam dalam ilmu, orang hak dalam ilmu sana. Nah, wal mutasyabihu, dan mutasyabih tu ma yang faridullahu bi ilmih, barang ialah perkara yang Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya, Tuhan sahaja yang mengetahui, itu panggil mutasyabih. Muhkam hak yang diketahui oleh orang bijak. Muhkam ni iaitu ayat-ayat hak yang jelas, makna dia, maksud dia, kalimah dia tidak boleh tanggung makna malaikat satu sahaja. Supaya kita sebut laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Itu orang panggil ayat muhkam, kerana jelas makna dia kan. Dan yang kedua orang panggil mutasyabih. Mutasyabih ni
khilaf ulama. Kata setengahnya iaitu Tuhan say wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak diketahui takwil makna tafsirnya malaikat Allah. Warasikhun, orang yang bijak-bijak tu, orang tu percaya kepada ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Manalah tu kata ke al-mutasyabih, ada juga hak kata mutasyabih saat itu al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf hak takti', hak kita baca seko-seko, haraf-haraf, iaitu alif lam mim. Hak tu pun mutasyabih kerana tidak diketahui maknanya malaikat Allah. Nah, setengah orang yang hidup kata mutasyabih tu, dia kata kena dia tahan ni, kerana hak ni memang orang tak tahu sungguh. Semua ulama-ulama tafsir bila baca alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradih, Allah Ta'ala lebih tahu dengan kehendaknya. Alif lam ra, supaya tu juga alif lam mim ra, supaya tu juga kaf ha ya ain sad, supaya tu juga ha mim ain sin qaf, misalnya. Maka hal tu juga tidak diketahui malaikat Allah Subhanahu wa taala saja. Memang hak tu orang tak ada syak dah. Tidak diketahui semua alif lam mim ra, alif lam mim sad, qaf nun, semua, dan kaf ha ya ain sad, ha mim ain sin, semua tak ada yang tahu malaikat Allah. Sungguhlah tu memang mutasyabih lah, moga tak ada yang ketahui. Tapi ada ayat-ayat yang lain juga selain daripada huruf muqatta'ah, selain pada huruf-huruf yang dipotong, hak dibaca dengan satu haraf-haraf, ada makna yang memberi waham Tuhan serupa dengan makhluk. Hak tu kan bagi mutasyabih juga. Nah, hak tu mutasyabih. Nah, kalau hak huruf muqatta'ah tak ada dia tahu sungguh dah, tak ada tanggung di atas makna gapo, malaikat tu hasa yang tahu tu. Nah, berkata ulama al-usuliyin, ulama usul dia kata al-muhkam, muhkam tu ma urifa al-muradu minhu, bagai hak diketahui kehendaki, yang dikehendaki daripadanya, daripada bagai tu, bagai hak tahu makna dia tu panggil muhkam. Memang qat'iyatud dilalah, istilah yang panggil qat'iyatud dilalah, makna petunjuk, makna tu jelas, tak kena mikir banyak. Kata qul huwallahu ahad contohnya, maka Tuhan itu tunggal asa, cerak dah maknanya. Allahus samad, Tuhan ditumpu oleh semua makhluk. Lam yalid, Tuhan tak beranak, walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan tidak diperanakkan dan tidak ada kufu bagi Tuhan. Itu jelas ayat muhkam, semua orang tahu belaka dah. Qila, kata ke walau bit ta'wil, walaupun dengan ta'wil sekalipun dia tahu makna, walaupun ta'wil itu mana artinya muhkam itu ialah perkara yang diketahui muradnya daripadanya. Kata ke dan jikalau dengan ta'wil sekalipun, dan al-mutasyabih masta'tharallahu bi'ilmih kal hurufil muqatta'ah, artinya mutasyabih itu ialah perkara yang Allah Ta'ala mengutamakan dengan ilmunya, dan ini ialah arti kata setengah mereka. Terjemah tak habis ni, perkara yang Allah Ta'ala mengutamakan dengan ilmunya seperti huruf muqatta'ah, iaitu huruf alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, semua ni panggil huruf muqatta'ah tu. Tidak diketahui malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan ini ialah arti kata setengah mereka innal muhkam. Setengah ulama kata innal muhkam, sesungguh muhkam
wal makshuful ma'na alladhi la yatatarraqu ilaihi ishkalun wa ihtimalan. Artinya muhkam itu ialah perkara atau ayat yang diterangkan makna yang tidak datang kepadanya makna-makna kemuskilan, mana-mana kemuskilan dan mana-mana tanggungan makna yang lain. Tak boleh tanggung kod lain dah. Maksyuf al-makna, makna-makna itu jelas. Wal mutasyabih, mutasyabih itu ma yata'aradu fihi ihtimal ويجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء وكاللمس المتردد بين المس والوطء وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله. Artinya mutasyabih ni, buat kesimpulannya itu mutasyabih ialah perkara yang berlawan padanya oleh ihtimal. Ihtimal dimaksudnya boleh tanggung makna beberapa makna. Boleh tanggunglah makna tu makna ni ke. Dan harus bahawa ditakbirkan dengannya daripada isim-isim atau nama-nama yang bersekutu makna. Isim yang bersekutu makna seperti lafaz al-qur'u, al-qar'u. Qar'u ni tu hasbuk wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang hak kena tolak ke, bini apabila ditolak oleh suami maka dia kena tunggu habis iddah salah satu quru 3 kali suci. Ada ulama kata boleh dikirakan sebagai dia ni dikirakan sebagai mutasyabih. Kerana apa? Kerana ia boleh tanggung makna banyak. Ada makna al-qar'u makna haid dan al-qar'u makna suci. Ada juga. Sebab tu khilaf ulama. Kalaulah orang kata 3 kali haid, 3 kali al-qar'u makna 3 kali mari haid. Bukan 3 kali suci, 3 kali mari. Tapi dalam mazhab Syafi'i kitanya iaitu al-qar'u quru-quru tu ialah 3 kali suci. Sebab tu bila tok laki tolak bini, tekah dia suci di antara 2 haid dia panggil haidatain, baina haidatain, di antara 2 haid. Haid bulan dengan haid bulan depan. Tekah suci tu tok laki kita tolak. Tapi tok laki tak ada tidur dengan bini celah tu, ya kita tolak. Tak ada jimat dak bini celah tu. Maka apabila mari haid kali ketiga dikirakan habis iddah. Sebab apa? Sebab ia tunggu yatarabbas nabi anfusihinna thalathata quru. Dia kena tunggu 3 kali suci. 3 kali suci makna kata ia suci dah sah. Karena tekah untuk laki dia tolak ada itu, dia cuci kah tu bini dia untuk laki ada jimat apa, maka dia suci. Lepas tu mari haid kali pula 2 kali suci. Mari haid kali pula 3 kali suci. Lepas tu mari haid sekali pula. Mari haid kali ketiga dikirakan habis iddah. Habis iddah lah. Tapi kalau orang tolak ketika mari haid, tekah mari haid dia tolak, maka pada ketika tu dia kena mari haid kali keempat baru habis iddah. Pas duduk dalam iddah saat itu ya boleh rojok semula dia panggil wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Tok laki balik berhak dia boleh rojok klik semulalah. Nah, at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak dah 2 kali boleh rojok. Rojok klik duk sekali dengan dia terlepas lagi. Lepas cerahlah. Jadi nak sebut sini mana? Ada sebut al-qard ni maknanya ada 2 makna. Boleh ihtimal dikirakan sebuah mutasyabih lah kalau dalam bab akidah, tapi usul dalam ilmu usul sana dia khilaf. Makna zanniyatu ad-dilalah dia panggil. Makna zan dilalah, makna maksud ya sana itu boleh tanggung makna suci dan boleh tanggung makna haid. Kalau 3 kali haid tekah untuk laki atau tolak cuci tak kira rasa ni kena mari haid kali.
suci, mari hai kali, 2 kali. Suci, mari hai kali. Lepas tu kena habis hai ni mari suci kali pula. Baru dikira ke 3 kali. Hai. Tu. Kali yang talak ketika bining hai kena mari hai kali keempat orang panggil. Mari hai kali keempat. Ni bab fiqh sana ayat. Dan supaya tu juga di antaranya al-lamsu. Al-lamsu ni iaitu tepuh retina kan. Dalam mazhab al-Hanafi, mazhab Hanafi ni tepuh retina tak batal wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Tuhan kata idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak semaya fagsilu wujuhakum, maka kamu kena basuh muka. Makna kena basuh muka. Wa aydiyakum, datangi ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapuh kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, lepas tu basuh kaki sampai kuku lali. Wa in kuntum junuban, kalau kamu berjunub, fattaharu, maka kena mandi. Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau musafir tak ada air, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau membuat air besar, air kecil orang panggil, berak kecil misal, au lamastumun nisa, atau kamu tepuh dengan retina. Dalam mazhab Syafi'i, al-lamsu situ tu makna tepuh. Sebab tu kita batal bila tepuh bini kita. Tapi ada sebut ulama al-lamsu maknanya aulamastumun nisa, makna jima. Sebab tu mazhab Hanafi tak tahu. Kalau tak tahu ya fa ya tawah. Tawah wa ya harap bergantung bini bergatang ke apa semua kerana ya kita tak tahu. Ya tak tahu kerana ya makna lamas aulamastumun nisa hari itu bukan makna tepuh, makna jima, makna tidur jima. Tu. Jadi nak ayat tak al-lamsu ni ihtimal, tanggung ada makna tepuh dan ada makna jima. Lah tu. Ni orang panggil jenis-jenis bahasa mutasyabih, bahasa ni lah dah. Tu. Dan seperti lafaz-lafaz yang berulang alik dalam penggunaannya seperti al-mas dan al-wat'u. Al-mas walam yamsasni bashar. Al-mas ni ada juga makna asal makna tepuh, tapi ada makna jima dan makna wati ke bagi, ada guna makna sini. Apa sini ke bagi? Dan terkadang disebut atas perkara yang datang pada sifat-sifat Allah. Ada juga barang hak disebut hak yang datang sebut pada sifat-sifat Allah daripada perkara-perkara yang memberi waham zahirnya akan jihah dan menyerupakan dengan makhluk. Ada ayat-ayat hal itu menunjuk di atas memberi waham kata Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka Tuhan tak serupa, ya cerak. Tuhan tak serupa kerana Tuhan sebut laisa kamitslihi syai'. Sebab tu ulama menghukumkan bahawa ayat-ayat hak memberi waham kata serupa saat itu dikirakan mutasyabih. Sebab apa? Sebab Tuhan ayat jelas kan, laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa dengan sesuatu pun. Ya di situ ya. Pas kita ada ayat sama, kadang-kadang ni tu demo ni mau kata Tuhan hak kita ni apa panggil wujudullah. Tuhan saat itu ada Tuhan tanpa tepat, tanpa bertepak dia panggil. Sebab apa maksud tanpa bertepak? Maksud tanpa bertepak mana Tuhan tak perlu kepada tepak. Tuhan tak perlu berhenti untuk kopket atau Tuhan kena ambil duduk sana. Sebab kalau Tuhan perlu nak pada kopket kawasan besar kecil, maka itu makhluk. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Tuhan buat semua benda dan Tuhan ukur akan sebagai ukur. Maknanya ada kopket, ada besar kecil, ada ambil penting. Tahayyuz, istilah bagi tahayyuz, mana ambil penting untuk dia supaya kita ambil penting untuk kita. Lepas Tuhan kalau Tuhan ambil penting, mana Tuhan perlu ada tempat. Bila Tuhan perlu pada tempat, mana kata Tuhan berhajat. Bila Tuhan berhajat, mana Tuhan tak maha kaya.
Bila Tuhan tak maha kaya, mana bukan Tuhan. Nah, sebab tu Tuhan sebut ke fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan yang Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang mempunyai arasy. Tuhan ada buat apa darah? Muka arah ni makhluk. Tuhan tu kaya mula lagi daripada penti yang Tuhan nak ambil. Dah pasal ambil penti kopket ni adalah benda makhluk. Cacing benda ni. Sebab tu bila kita nak nafi, nak tolak kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, mana kata kita kena tolak daripada bahawa kita kata Tuhan saya ni kena ambil penti. Dan benda ni benda cacing jelas ya, sungguh mudah ya. Tapi dia mau setengah duk kacau royak gitu. Allah berat. Ada-ada Tuhan oleh langit gatik, ada-ada Tuhan taharah gatik, ada tu turun gatik, naik gatik. Lah akidah apa wis itu. Nah, mana kata demo hak ni sengaja tak setah tak seturuk apa hak dijelaskan oleh Tuhan sendiri bahawa ada ayat mutasyabih dan ayat muhkam. Tentu Tuhan ada ayat lain sekamislihi syai', Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Wa huwas sami'ul basir. Sedang Tuhan sana itu pula maha mendengar, maha melihat. Dia tak puas hati ke mana? Pak kita ni tu kita ayat syahadah kata bila kita nak tiqam kata Tuhan tak serupa hal itu. Memang nak tiqam ke mana? Ada apa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita cerak ke? Bila kita nak tiqam kita ada ayat semua dah kata iaitu Allah Subhanahu wa taala tak serupa dengan makhluk. Maksudnya bukan Tuhan saat ni tu baru ada, baru tak, apa tu boleh ada, boleh tak ada. Kerana Tuhan wajibul wujud. Tuhan saat ni tu wajib. Nah, wajib ada. Yang kedua pula, bila kita nak kata Tuhan saat ni tu tak serupa dengan makhluk, mana Tuhan tidak disifatkan seperti makhluk. Bukan Tuhan ada warna cak tu cak ni apa semua, putih, merah, kuning misalnya, itu makhlukat. Makhluk kan? Nah, dan yang tiga pula, bila kita nak kata Tuhan tu maha kaya daripada serupa makhluk, mana kata Tuhan saat itu tidak ada umur, tak ada azminah, tak ada masa. Dan Tuhan juga tak ada amkinah, tak ada tempat. Nah, hak ada tempat ni memang penting. Benar hak Allah kita rasa apa jadi boleh tak reti. Ulama ribu tahun dah benda ni, ya jelas sangat. Apa kata jelas sangat ni, dia bagi cacing ayat mutasyabih, ayat muhkam. Sebab tu demo ni ada kerja apa dia sungguhnya? Ibtigha al-fitnah. Dok nak fitnah ya, nak timbul fitnah. Dok kecek hatu ya. Kadang-kadang sama hatu. Hak orang atau si duk kecek hatu duk cari timbul fitnah sungguh. Wabtigha ta'wili, dan duk cari takwil ikut rasa, tak ada turut kaedah. Tu mana takwil yang kita kata kita ni duk takwil. Hak sungguh dia lah takwil ikut rasa. Tak ada turut qawaid Quraniyah. Kaedah Quran telah sebut bahawa laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Bila Tuhan ayatlah tu kok cacing kita kena tiqam, kita kena tafsir berjelas. Benar tadi. Tak ada ilah kok mana? Allah. Nah, dok kacau itu, dok nak pegang betul ke bang? Bukan buku ke apa ngah? Buku nak pegang zahir. Buku cak dengan zahir. Buku ada kehapupan dengan zahir. Nak pegang betul-betul tu, dok kacau situ ya buku ke apa? Kita nampak jelas sangat. Kata pian, kerana apa? Hafiqah yang nak pegang zahir, hadis nak pegang zahir, Quran nak pegang zahir, semua dia nak pegang zahir. Ya dia tak ada turut manhaj as-salafus salih, tak ada turut manhaj al-ulama, tak ada turut nakid hak cara fikir oleh ulama dulu. Tak ada. Dakwah itu ya. Ngaku ya kata turut-turut, ada turut kibuk, nak pegang betul, ada buku gapo ahli. Kalau buka perut tengok, demo cak, demo hati, demo tu ada terikat dengan zahir, nak pakai zahir bagi zahiriyah. Fa nak pakai zahir betul ya, bukan masalah nak kau turut ni dak hali, nak turut bicara sangat dak, nak pakai betul. Tengok. Hak Nabi tak ada buat gapo tak boleh laku. Siapa ke setengah-setengah. Ni masuk oleh puasa, tak apa jadi pula.
Nah, kecek pula selawat di celah-celah tu. Lah. Nah, selawat ke. Ya semaya tarawih. Semaya tarawih, ada sebut tarawih jamak pada tarwihah. Tarwihah sekali berhenti. Kalau maya lapar, bukan tarawih jadi tarwihatain, dua kali berhenti jelah. Ya Nabi semaya pak ya berhenti ke. Semaya pak ya berhenti. Berhenti setelah situ. Nah, maka bila tarwih bila berhenti, nah, bila berhenti situ, kalau maya dua kali berhenti bagi apa? Tarwihatain. Dua kali ya lah berhenti. Pas tarawih tu mana banyak kali berhenti. 5 kali berhenti jelas-jelas tu baru cukup 20. Pak mula 8, 12, 20. 5 kali berhenti, 5 kali rehat. Baru bagi tarawih. Allah ni gagal. Tak apa. Ya sebab dah hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah kana yusalli 4 thumma la tasal min husnihinna wala tulihinna thumma yusalli 4 wa yusalli 4 thumma la tasal an husnihinna wa la tulihinna fa yusalli thumma yusalli 3. Nabi tak tambah di atas 11 rakaat. Tak tambah 11 rakaat tu sembahyang tahajud. Bukan sembahyang tarawih, sembahyang tahajud tengah malam tu. Bulan Ramadan pun ya tak ada tambah. Boleh lain tak tambah 11 rakaat tengah malam lepas tu. Sembahyang tahajud tu. Maka tekah sembahyang tahajud lah ni tu Nabi tak tambah. Sembahyang pak. Lepas tu sembahyang 3. Faqultu ya Rasulullah. Siti Aisyah kata maka aku tanya Rasulullah, atanamu ya Rasulullah qabla an tutira? Maka sembahyang witir ke tak? Belum ada aku tidur ke tak? Belum sembahyang witir. Qala, Nabi kata, ainaya tanaman. Dua mata aku tidur. Wa qalbi la yanam, hatiku tak tidur. Lah tu. Ada pula ada semaya Nabi tubik, iaitu ada Siti Aisyah juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dhata lailatin fil masjid. Wa dhalika fi Ramadan disebutlah. Iaitu Nabi semaya satu malam di masjid. Nah, fa shalla bi salatihi an-nas. Maka orang pun pakat semaya turut Nabi. Thumma shalla min al-qabilati fa kathara an-nas. Pemalam yang kedua tu orang banyak. Thumma jitama'u min al-thalithah wa ar-rabi'ah. Kemudian sobat-sobat akak ramah beripung. Malam 3 atau malam 4 tak ingatlah juga ayat hadis ni. Falam yakhruj ilaihim, Nabi tak tubik. Falamma asbaha, tak kala siapa waktu pagi, qala qad ra'aitul ladzi sana'tum. Nabi kata aku tengok fakmu akak beripung semalam tu. Nah, wala illa anni, tetapi aku khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut di fardu tarawih di atas kamu. Takut di fardu kasmaya di atas kamu. Sebab Nabi tak tubik. Inilah nak ayat kata orang nak turut zahir tadi. Ya ada cara nak turut zahir, tak kira ke apa. Nabi katalah nalah tu. Tak ada hipung di antara hadis sama hadis dak. Turut betul-betul itu menyalahi perkara yang dibawa oleh ummah, oleh jumhur ulama ummah. Ulama ummah ni kalau ada belaka ya hipung di antara hadis dengan Quran ke apa semua. Ya mari tengok, yang ini cai straight pula.
Ya tengok semua nas itu nasun wahid, abang nasullah musyarra'. Nabi Allah dan Nabi Tuhan dan Nabi ke musyarra' yang syariat. Maka nak tengoklah kata tubik ada orang sorang. Pas kalau ada nampak belaga ke apa semuanya mari tanggung dia, mari tengok. Dah tikuang straight pula. Tu cara dia. Kaedah. Tapi hari ni dah cara nak betul mata. Dah habis tu betul tu tepuh habis tu. Dan berhajat kepada ta'wilnya. Berkata Yusuf Qaradawi, saya cenderung kepada ini pendapat. Syekh Yusuf Qaradawi, dia kata dia condong kepada pendapat ni lah. Saya dah sebut sana. Habis kata hikmah dan rahsia ada ayat-ayat mutasyabihah dalam Al-Quran. Hikmah ke apa boleh ada ayat mutasyabihah, ada rahsia apa rahsianya ada ayat mutasyabihah? Kita mulai soalan ini dulu, kerana apakah ada dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihah? Sebab gapo boleh ada ayat mutasyabihah? Dan kerana apakah tidak semua Quran muhkam? Apa Quran semua tak ada muhkam? Berfirman Allah Ta'ala, Tuhan kata huwallazi anzala 'alaikal kitab. Ya Allah yang turunkan, ya Tuhan yang turunkan di atas kau kitab. Minhu ayatun muhkamat. Di antara kitab itu ada ayat muhkam. Hunna ummul kitab. Itu ialah ibu bagi kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain itu mutasyabihah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka adapun orang yang ada dalam hati mereka itu condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, maka mereka turut barang serupa daripadanya, barang mutasyabih daripadanya, ibtigha'al fitnah, dia cari fitnah, wa ibtigha'at ta'wilih, dan dia cari takwil ikut rasa nafsu, wa ma ya'lu ta'wilahu illallah, dan tidak diketahui ta'wil belaka Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang bijak mendalam dalam ilmu, yaquluna amanna bihi, mereka itu berkata kami beriman dengannya, kullu min 'indi rabbina, semua daripada Tuhan kami belaka. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak mengerti demikian malaikat Allah, malaikat yang mempunyai akal fikiran. Kita tengok bawah sikit. Kerana apa kalau Ta'ala turunkan ayat-ayat yang berlomba-lomba dan berlari-lari di belakangnya oleh orang-orang cenderung hati? Nah, kerana apa kalau Ta'ala turun ayat ni? Ayat orang ada hati tak molek, dak ambil peluang ayat ni. Nah, orang-orang yang ada hati tak molek kok pakat dak berlomba dak main ayat ni. Mereka bergantung atasnya dan berpegang dengannya. Kerana apakah mereka berpegang dengannya? Duk pegang hotu. Kemudian mereka tinggal ayat-ayat muhkam. Dalam masa yang sama, mereka tinggal ayat muhkam. Tak tahu ayat muhkam. Nah, sedangkan muhkam itu ummul kitab, ibu bagi kitab. Muhkam tu ialah ibu yang tempat kena rujuk semua. Nah, kepada muhkam, kerana mencari fitnah, tak ada kerana apa? Kerana mencari fitnah kepada akal dan menutup takwil pada perkara yang mereka tidak mengetahui takwilnya. Mereka cari takwil. Takwil apa? Takwil betul-betul itu. Takwil maksudnya mengikut hawa, tidak mengikut kaedah. Kaedah Tuhan sebut, iaitu Tuhan ayat dah Tuhan tak serupa, dia ajar lagi. Dah bukan ketentuan mereka, bukan hak ketentuan mereka dah. Ulama sesungguhnya mereka nak takwilnya dengan takwil yang menyokong dan berkhidmat pada hawa nafsu mereka. Duk kaca takwil tu, takwil apa? Takwil tu hawa nafsu. Lah tu. Dan yang sebenar ialah bahawa siapa yang mengetahui tabiat bahasa dan khususnya bahasa Arab. Kalau orang saat ini tu tahu bahasa, tabiat bahasa dan khususnya bahasa Arab,
dan perkara-perkara apa sahaja yang ada padanya berlainan dilalah lafaz-lafaz ada jumlah, dia berlainan khitab ngikut keadaan. Kalau kira orang ngaji Arab tahulah, dia guna istilah saning makna dia. Sebab tu orang-orang dulu tak turut zahir. Kerana masa gitu, masa Nabi tu, orang hak paling tinggi bahasa tu mana orang menggunakan bahasa Arab tinggi, balaghah. Dan menggunakan bahasa-bahasa tinggi. Sebab tu orang masa tu tak ada pelik gapo sebut ayat lahana pun kerana dia duk biasa. Kau masa tu orang biasa dengan ayat-ayat yang atau makna-makna orang duk patung duk gapo semua tu ti belako ha balaghah ni. Dan mukjizat Quran tu mari cabar gapo, mari cabar balaghah tu. Mari cabar kerana orang Arab masa tu kecil sudah akan patung gitu gini syair gapo semua. Maka Quran mari untuk nak melemahkan mereka. Dan Quran mari menjadi mukjizat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika adalah kamu taruh keraguan daripada perkara yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka hendaklah kamu datangkan satu surah seumpamanya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan kamu hajak semua saksi-saksi selain pada Allah in kuntum shadiqin, kalaulah kamu betul-betul nak kebenaran. Kalau nak betul sungguh masa tu orang tewas bahasa sebab tu masa sahabat turun ayat gapo tak ada sayat pun daripada ayat mutasyabihah yang ditanyakan oleh para sahabat makna gapo tak ada. Masa Nabi tak ada tanya. Turunlah ayat mana pun yadullahi fawqa aydihim, tak ada tanya. Bal yadahu mabsutatan, dua tangan Tuhan, tu satu tangan dua tangan. Was samaa banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un, dan Tuhan bina buat langit dengan tangan-tangan pula. Ai bi aydin, banyak tangan. Tak ada biar tanya gapo engkau orang belakang. Mana dia hari tu orang Arab masa tu benda-benda tu bagi dia nya asah dah nak pahalah no semua ni tu. Tak ada pelik gapo muka orang hak lapis bahasa Arab tak ambil pada fa'ia kan. Kita dok pakai grammar ni maknanya kawaid Arab pada guna lah ni tak ambil pada masa tu. Nak buat kaji ke apa semua. Sebab tu tak ada langsung bagi tu, tak ada sah hadis pun tanya. Bila Nabi sebut tak kira ayat ke apa pun. Wa wada'a Rabbul Izzati qadamahu. Bila Tuhan tak tapak kaki misalnya, tak biar tanya. Makna apa masa tu yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Tuhan turun langit dunia. Tak ada biar tanya. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa, Tuhan datang sedang malaikat duk baris pada hari kiamat. Tak ada biar tanya. Tak ada biar tanya sore abu. Saya baca lagi kitab Aqidah Islamiyah. Bagi Syekh Mustafa Masdu, Muhyiddin Masdu. Karangan orang Suria, dia sebut bahawa dia kata tak ada hadis pun yang sebut bahawa para sahabat tanya tentang ayat-ayat mutasyabihah. Tak ada. Ayat tu benda tu benda hak jelas. Benda yang penggunaan dalam bahasa Arab, guna balaghah, guna kapah ni tu orang ada kira apa benda tu penuh dalam bahasa Arab. Sebab itulah di sini ada sebut dia kata dan berlainan khitab ikut keadaan, dan padanya juga ada hazfun, ada hazah. Sebab tu sebut was'alil qaryah, suruh tanya kampung dalam Quran. Boleh tanya kampung. Makna was'al ahlal qaryati, makna suruh tanya ahli kampung. Kan tanya kampung, boleh tanya kampung. Itu ada dalam Quran bagi majaz. Dan supaya itu juga dan ada juga hazab, dan dengan sebut ada iltifat, ada sebut
Supaya dengan Tuhan sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyelewengkan hati kami selepas pada Engkau tunjuk kami dapat hidayah. Jangan. In Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi. Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau himpun ke hari yang tidak ada syak padanya. Tapi mari, innallaha la yukhliful mi'ad. Kena innallah apa tak kata innaka la tukhliful mi'ad. Mari innallaha la yukhliful mi'ad. Daripada Engkau tadi sebut Allah pula siding tu witika dalam bahasa Arab. Penggunaan iltifat, mana mari pada guna khitab tunjuk akal-akal, mari ia pula ada. Itu biasa saja untuk teknik nekan put kalau orang kecek kan. Teknik cara pengantaran atau cara nak cerita, nak menarik, nak apa semua ada witikan dia. Nah, dalam bahasa Arab. Dan ada pula takdim. Takdim ni ada sebut dulu. Walakin anfusahum yadhlimun. Tetapi akan diri mereka itu zalim diri. Sebut anfusahum. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka zalim diri mereka. Tak dulu. Hak sungguh yadhlimun anfusahum. Nak ayat atau orang lain mai kiau kena di atas dia sendiri, dok karut sendiri. Nak ayat gitu ya. Tu ada takdim takhir, tak dulu tak belakang. Tuhan sebut lillahi ma fis samawati wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah langit bumi, apa maksud? Tak bagi Allah dulu, sedangkan langit bumi bagi Allah. Tapi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nak ayat hak Tuhan so ya, orang lain boleh capu. Manalah tu ya. Dan ada itnab, ada hak sebut banyak, ada hakikat, ada majaz, ada sarah Allah, ada kinayah, ada umum, ada khusus. Nah, itulah di antaranya. Itulah saja malading. Lepas tu kita mula lepas puasa ni pula lah. InsyaAllah kita berdoa yang panjang, boleh buat amal ibadat bulan Ramadan dengan sempurna. Dan saya mohon maaf, minta maaf lah ada silap singgung. Satu hati apa sajalah kita nak puasa dah ni. Maka kita berdoa semoga kita semua dapat buat amal ibadat dengan sempurna tahun ni. Semaya tarawih, semaya witir, tahajud, solat duha, semaya rawatib, baca Quran, zikir, boleh buat. InsyaAllah boleh buat banyak lebih dah lalu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'ah وارزاقا واسعا اعمالا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة عند الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.